Terima kasih Tuan Dipertua kerana memberi peluang pada Tuaran untuk turut membahaskan usul menjung kasih titah ucapan diraja yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Paya Besar pada 4 Februari 2025 yang lalu. Tuan Dipertua, apabila Tuanku bertitah pada poin 23 bahawa Malaysia akan terus kukuh atas semangat kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, jelas membayangkan rasa gusar Tuanku tentang keutuhan dan kesatuan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan. Kegusaran Tuanku diperkukuhkan lagi dengan ketegasan titah bagenda bahawa setiap tindakan dan keputusan mestilah dibincang secara sepakat demi masa depan rakyat dan negara. Dan Tuaran sangat bersetuju malah menjunjung kasih Tuanku kerana dapat merasai nadi rakyat tentang betapa kritikalnya kesatuan negara persekutuan Malaysia pada ketika ini. Tuan Dipertua, pengumuman Yang Berhormat Menteri Agama di Dewan Yang Mulia ini pada 4 Februari tentang inisiatif JAKIM membuat satu garis panduan dan peraturan untuk orang-orang Islam apabila menyertai upacara atau majlis seperti pengkebumian oleh orang bukan Islam. Ini adalah di antara contoh tindakan dan keputusan yang belum pun ada kesepakatan tetapi sudah diumumkan. Akibatnya ialah kekeliruan rakyat majmuk Malaysia dan akhirnya perpaduan dan keharmonian kaum tergugat. Tindakan Berhormat Menteri Agama tersebut juga jelas bertentangan dengan tata kelola yang baik demi memelihara keutuhan dan kesatuan negara persekutuan Malaysia yang dititahkan oleh Tuanku, iaitu mesti dibincang secara sepakat. Ini berarti setiap cadangan dasar, program dan garis panduan hendaklah dibentangkan dan diluluskan oleh jemaah Kabinet terlebih dahulu sebelum diumumkan. Tuaran mengucapkan terima kasih pada jemaah Kabinet pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri kerana setelah dibincang dalam mesyuarat jemaah Kabinet pada Jumaat 7 Februari 2025, maka mereka sepakat menolak cadangan Yang Berhormat Menteri Agama tersebut. Namun masih ada suara-suara sumbang yang mempersoalkan keputusan tersebut. Dan suara-suara seperti inilah ibarat menabur bibit-bibit perpecahan dan sengaja memanjangkan kekeliruan dalam masyarakat majmuk Malaysia. Malah suara kebencian berbau agama seperti inilah yang menyebabkan rakyat Sabah dan Sarawak merasa kesal membentuk negara persekutuan Malaysia. Ramai yang berkata, the Malaysia of today is not the Malaysia that we have agreed to form under the Malaysia Agreement 1963. Dengan izin. To us in Sabah, MA63 are encapsulated in the Batu Sumpah Kenenga where it says, agama bebas dalam Sabah. Dan tidak kurang juga yang berkata bahawa wilayah kita yang terkaya dari segi sumber asli, namun kita yang tersurut paling miskin. Dan ada yang berkata, elok kita bersendirian macam Singapura. Ya, Singapura negara berbilang kaum dan agama namun tetap sepakat berpadu. Perbezaan agama dan kaum bukan penghalang dan pemisah. Bukan pemisah perpaduan. Malah dari segi ekonomi di Singapura dengan GDP per kapita USD 84,000 sudah mencapai status negara dunia pertama. Bayangkanlah perasaan orang Sabah apabila GDP per kapita Sabah masih pada tahap USD 5,000 dan Malaysia pada tahap USD 12,000 berbanding dengan Singapura. And we are running on the spot with no progress year after year. Inilah GDP per kapita kita tahun demi tahun. Tidak ada peningkatan. Kita sudah tercerut jauh ketinggalan. Tidak cukup dengan kemiskinan, rakyat majmuk Malaysia bergelumang dengan isu kaum dan agama yang tidak berkesudahan, malah bertambah buruk dari hari ke hari, terutama sekali di wilayah Persekutuan Tanah Melayu.
Orang Sabah hari-hari berdoa, Tuhan, tolong janganlah sikap pelampau agama dan kaum yang berlaku di Malaya disebarkan di Sabah. Orang-orang politik di Persekutuan Tanah Melayu enjoy mengatakan isu-isu berbaru agama. Dan kaum lalu menjadi hero, juara kaum, tetapi perpaduan dan kehormatan kaum tergadai dan pemulihan ekonomi tergugat. Tuan di Pertua, di Sabah kalau ada upacara pengkebumian di gereja, adalah menjadi kebiasaan orang Islam hadir sama. Sebab yang hadir itu bukan sahaja sahabat handai, tetapi juga saudara mara, malah tidak kurang juga yang merupakan adik-beradik dengan si mati. Tetapi mereka berlainan agama. Inilah gaya hidup orang Sabah. Dan kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya Muhammad Tuaran, boleh saya membantu sedikit? Sedikit saja. Boleh Tuaran sikit. Silakan. Terima kasih Jerutung. Tuaran. Saya bersetuju dengan Tuaran. Bagi kami pun, ahli parlimen, saya termasuk saya, yang ada pengundi Hindu, saya juga hantar, bukan saja di rumah, saya hantar sampai pergi ke kubur. Dan begitu juga dengan Buddha saya juga. Itu sebab itu perkara dari kehormatan, dia bukan membabitkan akidah ataupun agama. Terima kasih. Muhammad Tuaran, saya juga ingin membantu. Di Semenanjung Malaysia, Tuan Speaker, baru-baru ini semasa upacara Thaipusam, tidak melibatkan akidah dan agama. Anggota-anggota PDRM, termasuklah Ketua Polis Pulau Pinang, berada di tempat pandel, kita panggil tempat yang didirikan oleh PDRM, menghidangkan makanan kepada penganut-penganut Hindu. Ini adalah sesuatu yang kita perlu memupuk, kerana ia memupuk perpaduan di antara rakyat Malaysia berbilang kaum. Dan kali pertama sejarah, Terima kasih. Ketua Polis Negara bersama-sama anggota berpakaian uniform bukan sahaja menjaga keamanan tetapi juga menghidangkan makanan kepada semua penganut yang datang untuk Thaipusam. Sesuatu yang perlu kita sokong dan memupuk di masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama. Terima kasih. Terima kasih. Semua pandangan-pandangan ini bagi kami di Sabah biasa, kebiasaan. Bukan sesuatu yang luar biasa, ya. Tetapi di sini, di Persekutuan Tanah Melayu ini, dan pada pandangan saya setelah berada di Dewan Yang Mulia ini sebab 5 penggal, saya nampak kerana ketagihan, kerana gila-gilakan undi politik, mereka coba menjadi hero, menjadi champion, memainkan sentimen agama dan kaum. Sebab itu ramai rakan-rakan Dewan Yang Mulia ini amat prihatin jikalau peraturan baru yang coba digubal oleh pihak JAKIM itu diluluskan oleh jemaah kabinet sebagai satu garis panduan bagi orang Islam menghadiri upacara seperti itu. Dan sama ada yang ada kaitan dengan akidah ke apa. Itu akhirnya kita sendiri yang regulate sebagai penganut agama masing-masing. Dan kalau ini berlaku sudah tentu ini bukan Malaysia yang diimpikan oleh para pejuang pembentukan Malaysia 62 tahun yang lalu. Sebab itulah Tuan Pertua dalam perkara 20 dan dalam laporan jawatan kuasa antara kerajaan atau Intergovernmental Committee Report IGC, perkara pertama yang dinyatakan oleh pemimpin Sabah terdahulu dalam syarat bersetuju membentuk Persekutuan Malaysia adalah kebebasan beragama. Saya mempunyai ramai kawan-kawan Islam yang sangat baik dengan saya. Ramai dari Semenanjung dan sudah tentu di Sabah, lebih ramai lagi termasuk di Tuaran sendiri. Bagi rakan-rakan dari Semenanjung yang bertugas di Sabah sebagai guru misalnya, ada yang sampai berumah tangga dengan orang Sabah. Bila dipindahkan ke Persekutuan Tanah Melayu, bercucuran air mata kerana sedih. Ya terlalu banyak sekali ya, siapa-siapa yang ada saudara mara atau ahli-ahli keluarga yang pernah bertugas di Sabah, tanyalah mereka. Dan Pertua, perkawinan campur itu sudah menjadi kebiasaan di Sabah. Dalam keluarga ada adik yang beragama Islam, kakak Kristen dan sebagainya. Ramai juga yang berlaku orang Semenanjung bertugas di Sabah dan mendapat jodoh di sana. Berkahwin pula dengan ahli keluarga yang berlatarkan Kristen. Kemudian istri mengikut agama suami, tiada masalah. Kita tiada masalah dah.
Dalam kalangan keluarga besar saya juga ada yang beragama Islam. Inilah sebab kenapa kita tidak mahu hal-hal berlainan agama menjadi kita terpisah antara satu sama lain. Tuaran tertarik dengan sebuah penulisan daripada pembantu penyelidik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dalam akhbar berita harian 14 Februari lalu yang bertajuk Amal Konsep Mahabbah, Raikan Kepelbagaian Tanpa Korban Prinsip. Dengan izin saya mohon untuk membacakan antara petikan dalam penulisan tersebut. Konsep mahabbah ini bermakna setiap ahli masyarakat majmuk bukan saja mampu mengenal pasti perbezaan, tetapi juga mampu meraihkannya tanpa ada seberang geseran. Tetapi juga mampu sekaligus tidak menggadaikan seberang prinsip dalam agama masing-masing. Seterusnya, apa yang menjadi titik temu antara agama ialah persamaan dalam ajaran etika seperti disimpulkan dalam rukun negara kelima, yaitu kesopanan dan kesusilaan. Inilah yang seharusnya menjadi sumber perpaduan kita dan dorongan untuk bersama-sama membangunkan negara. Terkait dengan ini, saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada Kerajaan Sarawak kerana telah menubuhkan unit hal ehwal agama-agama lain di bawah Jabatan Premier Sarawak. Unit ini sudah ditubuhkan hampir 1 dekad yang lalu, hasil cetusan ilham mantan Ketua Menteri Sarawak, the late Pihin Tan Sri Haji Adinan Satem. Objektif utama penubuhan unit ini adalah sebagai penghubung antara masyarakat Islam dengan bukan Islam bagi mengeratkan lagi persapahaman dan keharmonian. Saya pikir mungkin ini yang coba disampaikan oleh sahabat saya yang berhormat Raub dalam perbahasan beliau baru-baru ini. Tetapi mungkin tidak perlulah sampai menubuhkan kementerian, kerana ia akan melibatkan kursi yang besar dan tidak sesuai dikala negara masih berhadapan dengan kadar keterhutangan yang tinggi. Pandangan tuaran, penubuhan unit seperti di Sarawak ini merupakan satu penanda aras yang baik untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Terkait dengan ini, tuaran ingin bertanya kepada kerajaan, apakah sudah jadi dengan bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak? Apakah bahagian ini masih diletak di bawah jabatan Perdana Menteri? Dan siapakah menteri-menteri? Saya tahu yang mau berhormat Perdana Menteri yang menjaganya. Tetapi adakah pejabat ini bersama-sama di kementerian beliau di Petra ataupun masih di jabatan Perdana Menteri? Dan bolehkah pihak kerajaan memberikan laporan pencapaian unit ini sejak ditubuhkan pada tahun 2020 yang lalu? Dan apakah pula status jawatan kuasa Bumi Putra minoriti Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri yang suatu ketika dulu begitu aktif? Dan saya juga ingin bertanya, kenapakah sehingga pada hari ini kerajaan belum lagi bersetuju untuk memasukkan status orang-orang asli Semenanjung sebagai Bumi Putra, ya, Tuan Dipertua, sehingga hari ini belum lagi dijadikan status sebagai Bumi Putra. Tuan Dipertua, pada masa yang sama, tuaran mohon mencadangkan kepada kerajaan, khususnya Kementerian Perpaduan, supaya menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 sebagai tonggak dan asas utama pembinaan negara bangsa Malaysia yang bersatu padu. Memang benar, kita ada rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai tonggak membina generasi anak-anak Malaysia yang bersatu padu. Namun penghayatan dan amalan rukun negara sangatlah rendah. Kepahaman dan penghayatan MA 63 juga terlalu rendah kerana perkara ini tidak dimuatkan sepenuhnya ke dalam buku teks sejarah yang digunakan dalam sistem pendidikan negara. Perkara ini sudah disuarakan oleh tuaran dan ramai rekan-rekan yang berkali-kali di Dewan Yang Mulia ini, namun suara itu bagaikan bercakap dengan dinding tanpa respon positif. Ada saja jawaban yang bertentangan. Sebab itulah orang Sabah tidak serik-serik menuntut agar negara Malaysia ini dibina berdasarkan semua persetujuan Perjanjian Malaysia 1993 seperti yang dinyatakan oleh sahabat daripada yang Keningau sebentar tadi.
Dan kita juga terus mendesak dan menuntut supaya agihan kursi parlimen seperti juga yang dinyatakan Yang Berhormat Tawa, Yang Berhormat Keningau dan beberapa rekan yang lain dilaksanakan. Dan hak perlembagaan Sabah untuk mendapatkan 40% daripada jumlah pungutan hasil persekutuan daripada Sabah seperti yang termaktub dalam perkara 112C dan perkara 112D perlembagaan persekutuan seperti yang dibangkitkan oleh beberapa rekan-rekan Dewan Mulia ini hendaklah ditunaikan. Kita juga menuntut supaya perkara 79 kurungan 1 perlembagaan persekutuan dipindah untuk membolehkan kerajaan Sabah menerima dan memungut cukai dan hasil yang lain persekutuan sebagai satu langkah melaksanakan hak perlembagaan Sabah dalam perkongsian hasil. Tuan Pertua, ramai rekan-rekan di Dewan Yang Mulia ini membangkitkan soal infra kesihatan, infra pendidikan, infra jalan raya, dan sebagainya. Dalam hal kesihatan, Tuan ingin bertanya, bilakah pusat jantung Sabah dengan kos RM 80 juta seperti yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri akan dilaksanakan? Dan adakah kerajaan sedar tentang kesesakan di ward dan bahagian kecemasan di hospital di Sabah, termasuk di Hospital Queen Elizabeth Hospital 2? Dan bilakah pembinaan beberapa buah sekolah di kawasan Parlimen Tuaran yang sudah pun diumum berkali-kali, yaitu SMK Nabalu, SMK Layak-Layak, Sekolah Seni Tuaran, Sekolah Vokasional Pendidikan Khas, dan juga klinik kesehatan jenis 2 di Layak-Layak. Bilakah semua ini akan dimulakan? Dan satu lagi perkara Tuan di Tuaran ini, satu jambatan yang telah diberi peruntukan, telah siap dibina, yaitu jambatan Sungai Damit. Dan tiba-tiba pula jambatan ini telah diisytiharkan tidak selamat. Dan hari ini, walaupun sudah diisytiharkan tidak selamat dan tidak boleh dilalui, tapi rakyat masih gunakan. Dan telah diumumkan oleh pihak sedia yang akan dibina sebuah jambatan yang baru. Pertanyaan saya di sini ialah, bilakah jambatan baru ini akan dibina? Dan apa akan jadi dengan jambatan yang sedia ada ini? Tuan juga ingin bertanya tentang beberapa projek-projek di kawasan Parlimen Tuaran yang sehingga pada hari ini belum lagi bermula, terutama sekali untuk menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya seperti Jalan Bulatan Berungis sampai ke Mengkabung dan sebagainya. Saya berharap agar perkara-perkara yang telah dibakatkan tadi yang berkaitan dengan projek-projek di kawasan Parlimen Tuaran itu dapat diambil tindakan dengan segera, dan kata demikian Tuan Pertua saya mohon. Tampin. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.